Okay guys, welcome to another episode of my YouTube channel. Thank you for watching. Kepada sesiapa yang menonton video ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih sebab korang support. Dan juga kepada subscribers, terima kasih banyak-banyak sebab support aku punya video. Dan insyaAllah lebih banyak video yang aku akan buat. Lebih ramai yang support, lebih ramai yang subscribe, lebih banyak video yang aku akan buat. So kali ni aku just nak sharekan satu video tentang ramai yang memancing dan juga ramai kat Malaysia di kalangan pemancing-pemancing di Malaysia yang ada buat video, okay, dan juga especially kepada kayak fishing angler. So kayak fishing angler, dalam dunia kayak fishing angler, kita tahu ramai yang dah mula menceburi bidang vlogging dan juga buat video dalam YouTube. Video kali ni aku nak fokus kepada kayak fishing angler, macam mana nak membuatkan video anda lebih cun dan lebih menarik dengan menggunakan setup. So video kali ni aku just nak sharekan setup vlogging untuk pemancing. Dan korang kalau yang memancing di atas boat ataupun boating ataupun land base, korang mungkin boleh gunakan konsep-konsep dan juga setup yang kita sharekan hari ni. Sebab apa? Sebab strike ikan ni bila dia strike, dia bukan senang nak dapat betul. Kepada pemancing yang kat luar sana mungkin korang lebih tahu, nak baling, nak cast berkali-kali, okay, nak pergi satu spot bukan main jauh, okay, cabaran-cabaran yang korang lalui untuk dapatkan strike. Tapi bila strike tak ada video, bila strike je korang tak ada video. So aku rasa it's a waste lah, it's a big waste. So untuk kali ni aku just nak share dengan korang persediaan yang aku buat ataupun pengalaman yang aku buat untuk buat video semasa kayak fishing dan juga semasa fishing. Siapa yang tengok video ni yang korang nak tambah apa-apa information ataupun mungkin aku tertinggal beberapa information yang penting untuk buat video vlogging semasa fishing, korang boleh komen dekat ruangan di bawah ni. Okey, ruangan di bawah boleh komen dan juga kongsikan apa experience yang korang lalui, ataupun kepada angler-angler yang profesional buat vlogging ni, tolong minta kerjasama korang untuk share apakah information supaya ramai information yang kata boleh membantu ramai angler di Malaysia, especially di Indonesia, Brunei, macam mana kita nak buat video untuk fishing. Alright, so check it out. Okay, sebelum aku mulakan cerita tentang pasal setup vlogging kayak fishing ataupun fishing, aku nak kongsikan dengan korang, it is important to understand the concept untuk video shooting. Kita kebanyakannya bukannya videographer ataupun terdiri daripada fotografer yang profesional, yang pandai tentang setup video, main kamera. Tetapi kali ni aku nak cerita dengan korang konsep yang penting sebelum kita nak ambil video. So ada beberapa angle yang korang kena tahu sebelum korang pergi buat video semasa memancing. Okay, konsep yang pertama yang aku rasa kita kena tahu adalah view angle yang paling penting adalah okay, kita kena tahu beberapa view yang penting untuk sebelum kita mulakan menyediakan setup untuk mancing. So view yang pertama sekali kita kena tahu adalah jenis POV. Yang ni biasa korang tengok dalam video mancing sekarang, ramai yang gunakan chest mount, okay? Di mana korang tengok kita panggil dia POV, point of view. Yang ni sangat penting. Ada beberapa jenis instrumen nanti aku akan ceritakan dengan korang. Point of view ni kalau korang nak tahu, dia adalah video yang korang shoot menggunakan beberapa instrumen supaya video tu nampak view tangan. Okay, so korang casting ataupun korang tengah reel, tengah strike. Okay, so this kind of view kita panggil POV. Okay, view yang nombor 2 kita panggil extreme long shot ataupun extreme wide shot, EWS atau ELS. Okay, so extreme long shot ni kita gunakan untuk gambar yang wide, luas. So korang gunakan contohnya GoPro, okay, korang guna buat super wide view
korang tunjukkan environment yang korang spot mana korang mancing, ataupun korang mungkin nak tunjukkan gambar boat kat ujung tu. Okay, so ini kita panggil extreme long shot view. Sama juga dengan long shot view LS. Long shot view ni adalah dan juga extreme long shot view ni biasanya kita nak tunjukkan scene ataupun environment korang, kat mana korang berada, dekat tengah laut ke, ataupun korang ada di tasik. Okay, mungkin nak tunjukkan paya bakau, area-area ni. Bukan nak tunjukkan subjek. Biasanya subjek dalam long shot view ni ataupun long shot ni, biasanya subjek ni adalah kecil. Okay, subjek ni kecil. Jadi bila korang tengok, kita bukan nak fokus kepada subjek, tapi kita nak fokus kepada scene, environment. Okay, ini penting untuk nampakkan video korang tu lebih, kata orang tahulah kat mana korang berada kan. Mungkin bukan spot spesifik, tapi view yang cantik. Sebab aku tahu ramai angler-angler yang mancing ni, salah satu reason dia adalah sebab korang akan nampak view yang menarik dan membuatkan hati korang tenang. Okay, so untuk dua view tadi biasanya kita gunakan untuk korang nak membuktikan yang korang ada di sesuatu tempat. Okay, full shot. Okay, full shot view ni biasanya yang keempat, full shot view. Full shot view ni biasanya kita nak tunjukkan movement, pergerakan. Contohnya korang mengangkat kayak. Okay, tapi biasanya subjek tu nampak full body. Nampak full body lah, kaki ke kepala, ataupun ada boat ke, korang nak tunjukkan pergerakan from one spot to another spot. So kita gunakan full shot. Okay, gunakan medium wide shot. Medium wide shot view ni biasanya dia adalah view di atas lutut, paras lutut ke atas. Juga digunakan untuk tracking movement, tapi tidak digunakan selalu untuk tracking pergerakan tu lah. Biasanya kita nak tunjukkan yang casting tu tengah bergerak dan jalan, ataupun pemancing-pemancing yang sedang berjalan. Okay, kita gunakan medium. Penting, ni yang shot yang seterusnya, yang keenam, kita panggil cowboy shot. Okay, cowboy shot ni biasa kita ambil paras separuh peha, mid thigh and above. Kita ambil paras peha ke atas. Okay, itu kita panggil cowboy shot. Dan nombor 7 kita panggil medium shot. Okay, medium shot ni biasanya angle kita ambil paras daripada pinggang ke atas. Okay, daripada pinggang ke atas. Yang ni kita nak menunjukkan dialog. Kalau korang nak buat cakap dialog macam ni kan, ataupun perbualan antara dua orang, so kita gunakan medium shot. Untuk perbualan yang paling sesuai kita panggil close up. Biasanya kita nak buatkan angle untuk orang bercakap. Okay, dialog biasanya, ataupun kita nak buat nak penerangan macam ni, kita buat antara paras dada ke atas untuk dialog view lah. Dialog view ni biasanya antara close up ataupun medium close up. Sama ada boleh buat paras ni tengkuk ataupun paras dada ke atas. So penting untuk korang gunakan view ni supaya dapat membantu korang dapatkan video yang lebih menarik. Kepada angler-angler semua, memang mula-mula tu segan nak cakap. Aku pun sebenarnya mula susah nak cakap. So kali ni aku try, mungkin ni video yang keberapa dah aku dah cakap. So aku rasa harap dapat membantu semua. The more practice yang korang buat, lagi banyak korang senang cakap lah sikit. Kita tak biasa cakap seseorang macam ni. Yang last kali, yang ke-10, angle yang kita nak menunjukkan subjek, kita nak emphasize. Contoh nak tunjuk gambar ikan, gambar gewang yang korang gunakan, kita panggil extreme close up. So ini adalah view yang terakhir. So semua view yang aku cerita ni sangat penting sebelum korang mulakan atau menyediakan instrumen untuk buat video semasa mancing. Alright, so aku just share experience. Kalau korang ada tahu konsep-konsep lain, boleh share dalam grup, dalam komen di bawah, dalam grup lah, dalam komen. Kita kan peralatan dulu, peralatan untuk membuat video kepada anglers dan juga kayak anglers. Okay, yang penting mesti kena ada kamera lah. Korang kena ada kamera. So ada banyak jenis kamera yang boleh guna, tapi aku rasa yang paling sesuai kita gunakan adalah action camera. Action camera ni ada banyak jenis. Okay, dekat pasaran, dekat luar sana ada banyak sangat jenis, tapi korang kena tahu apa yang korang nak sebelum korang membeli action camera tu. Sebab certain action camera dia ada capabilities yang berbeza.
Contoh kalau kita ambil GoPro ni paling popular sekarang. Okay? Kalau kita ambil GoPro ni ada banyak range hero daripada 1 sampai 8 yang latest sekarang. Macam aku pengguna GoPro. Aku sangat suka GoPro. Sangat dia very extreme boleh guna lah. Sangat lasak. So video yang aku gunakan dalam video Wahoo Vlog ni, aku gunakan GoPro Hero 7 dan juga Hero 5. So selain daripada GoPro, banyak jenis lagi. Insta360, DJI Osmo, ada Sony RX02. So ada banyak jenis kamera, action camera di pasaran. Tapi korang kena study dulu apakah angle video yang korang nak ambil, apakah jenis aktiviti mancing yang korang buat, dan what kind of action camera yang korang perlukan. Okay, misal kata kalau korang memancing, contohlah kalau korang memancing land base dan korang tak perlukan vessels ataupun kayak ke ataupun boating, tidak perlulah korang beli Insta360. Mungkin korang nak gunakan Insta360 ni sesuai kalau kita gunakan vessels ataupun kenderaan macam boat ataupun jet ski ataupun korang cruising atas laut ataupun tasik. Insta360 penting. Kepada pemancing land base, GoPro cukup. GoPro Hero cukup. Tak kisahlah guna 4 ke, Hero 3 ke, ataupun Hero yang latest, Hero 8, Hero 8. Kamera paling sesuai untuk riadah ataupun sukan memancing. Korang janganlah pakai DSLR. Janganlah pakai kamera DSLR ke, mirrorless ke. Itu tak sesuai. Sebab extreme sport ni biasanya macam kayak fishing ataupun fishing, korang terdedah kepada cuaca hujan dan juga panas. So certain kamera macam mirrorless ataupun DSLR tak sesuai sebab nanti kan rosaklah kamera korang kan. Lain lah kalau korang banyak duit. Okay, so equipment aku bagi kepada dua, on kayak dan juga self equip. Yang aku gunakan adalah aku menggunakan GoPro Hero 7 dan juga Hero 5. Okey, korang perlukan at least lebih daripada satu kamera. Kalau korang gunakan satu kamera, korang dapat satu view sahajalah. Kalau satu view tu dia tak nampak macam real sangat. So kalau nak gambar yang cantik, gambar strike yang cantik ataupun video yang cantik, korang gunakan at least dua kamera untuk dapatkan dua view. Gunakan view yang POV biasanya, point of view punya view yang pakai chest mount tu, ataupun korang pakaikan satu lagi kamera dekat belakang kayak ataupun boat ataupun di depan untuk korang gunakan view, wide view. Okay, supaya nampak scene tu ataupun action activity yang masa korang mancing dapat strike tu. Aku nak ceritakan tentang peralatan mounting. Okay, on kayak. Okay, kita ada on kayak dengan self equip. Kita bagi pada dua peralatan, on kayak ataupun atas boat, atau satu lagi self equip biasanya untuk POV punya view. On kayak biasanya aku menggunakan boom mount. Okay, aku nak cerita jenis ni lah. Boom mounting ni korang boleh mount dekat kayak, di mana hujung ni korang boleh letak dia punya kamera lah, GoPro ke ataupun Insta360. So jenis yang boom mount ni penting supaya korang dapat view dari depan ataupun view dari belakang. Okay, so terpulang. Cuma aku ada modified sedikit boom mount ni, sebab boom mount yang datang ni dia tidak boleh laras. Okay, dia tak boleh adjust panjang pendek. So aku gunakan selfie stick. Selfie stick ni untuk GoPro, dia boleh mount dekat bawah ni, dia tukar daripada boom mount yang asal. Okay, so korang boleh dapatkan wide view yang wide. Yeah, nampak jauh. Okay, nanti aku akan buat satu video untuk share macam mana kita nak modify. Next, ni mounting on kayak. So kalau misalnya kalau korang land base, korang boleh dapatkan tripod yang boleh guna macam ni untuk GoPro. Tripod pendek lah, senang kan, korang bawa jalan-jalan. Okay, yang ni sesuai untuk land base. So kalau misal kata korang naik boating, okay, dapatkan goose mount. Okay, ni jenis macam ni. Goose mount ni letak kamera kat sini. Okay, dan juga korang boleh gantung dia, mounting dekat atas boat lah. Ni untuk siapa yang boating. Okay, goose mount.
Okey. Satu lagi, ni on kayak. Selain daripada tu, kita boleh gunakan tapak untuk drill di atas kayak tu sendiri. Okey. Beberapa jenis kayak dia ada tapak untuk korang modified. Korang boleh drill untuk letak tapak boom mount ni. Okey. Alright, selain daripada tu, instrumen yang penting untuk memancing untuk video adalah self equip, yang mana yang paling common orang pakai ni okey, chest mount. Okey, boleh mounting kat chest. Yang ni paling common sekali kalau anglers yang baik di sini ataupun di luar negara, Sabah, Sarawak, di Singapore, di Indonesia, ramai YouTubers anglers menggunakan ni. Okey, sebab apa? Dia dapat view, korang akan nampak view yang tangan, okey, tengah casting, tengah reel, okey, tengah strike. So untuk anglers yang baru nak menceburi bidang vlogging ni ataupun yang nak buat video yang cun-cun supaya korang tak miss korang punya video cantik-cantik strike tu, gunakan chest mount. Okey, nanti korang akan nampak POV punya view. Selain daripada tu, kalau korang tak suka ataupun ada setengah anglers yang berbadan besar tak suka nak pakai chest mount kan, ataupun korang pakai life jacket, so korang boleh pakai ni. Okay, ni kita panggil neck mount. Okay, neck mount ni macam tu je, boleh gantung, buka. So nanti kamera korang akan ada kat sini. Okay, okay, ni untuk GoPro. Insta360 aku tak pasti ada ke tak, tapi GoPro ni dia boleh pakai ni lah, portable. Okay, selain daripada tu, korang boleh gunakan jenis mounting ni, kita panggil mount bite mount. Okay, yang jenis ni penting juga sebab in case kalau tiba-tiba korang dah ready dapat strike, kita tak tahu. Benda ni tak boleh nak, orang kata strike ni, mancing ikan ni kita tak boleh nak predict. So korang kena sentiasa ready, just grab je. Untuk tak kat sini. Kamera boleh letak sini. Masalahnya korang tak boleh bercakap. Korang kena okay, ni adalah mouth bite. Ada satu lagi mounting yang aku tak gunakan, ialah head mount. Boleh letak di topi kepala. Cuma pada aku personally aku tak suka. Sebab apa? Korang tak tahu korang punya pergerakan kepala kan. Yang kiri, kalau video tu tak ada stabilizer, dia akan nampak pening lah pada viewers tu. Akan nampak macam tengok kanan, tengok kiri, pening lah. Okay, so selain daripada ni, selain daripada tu, korang kena ada remote control kepada kayakers. Okay, kayak anglers, tak nak pun tak apa, tapi advantage kalau korang ada, di mana korang bila korang ready je nak shoot, korang tekan. Nanti dia akan synchronize kepada dua kamera korang tu. Terus terus dia shoot. Kalau tak, kita tak tahu, anytime tengah strike ke apa kan, panic nak tekan kamera lah, lalas lucut. So penting kan untuk ada remote control. Okay, selain daripada peralatan, aku nak cerita kat korang pengalaman aku lah. Penting untuk korang tahu software sedikit tentang macam mana nak buat filem. Nak buat filem pula, nak buat video. Software untuk video making ni ada banyak di pasaran ataupun yang free. Contoh yang paling common orang pakai adalah Premiere Pro CC 2018 ke yang latest lah, ataupun Final Cut Pro kepada pengguna Apple, ataupun iMac, MacBook, korang gunakan Final Cut Pro. Selain daripada tu, boleh gunakan software Filmora. So video kali ni aku tak cerita detail pasal video software, tapi untuk korang editing video yang cantik dan juga nak gunakan pelbagai teknik editing, boleh gunakan software-software ni. Okay, nak menggunakan software handphone bukan tak boleh, boleh, tapi dia terhad sikit, limited in terms of korang punya creativity. Okay, so tu saja daripada aku. Thank you so much yang dah menonton video ni sampai habis. Dan sila komen kat bawah kalau aku ada miss apa-apa part, ataupun kalau korang ada idea-idea yang lebih menarik
untuk sharekan kepada penonton-penonton semua, korang boleh share kat bawah ni, okay? So tu saja, jangan lupa subscribe this video and share the video guys. Thank you for watching Wahoo Vlog. Ciao.